Para pelajar yang dihormati, para pelajar diminta untuk mengisi borang kehadiran di Google Classroom pada ruangan penyediaan fail pelajar bersama Jabatan Akademik. Sekiranya pelajar gagal untuk berbuat demikian, pelajar tersebut dikira tidak menghadiri slot ini. Ulang suara, para pelajar diminta untuk mengisi kehadiran di dalam Google Classroom pada ruangan penyediaan fail pelajar bersama Jabatan Akademik. Sekiranya pelajar gagal untuk berbuat demikian, pelajar tersebut dikira tidak menghadiri slot ini. Slot seterusnya akan diteruskan lagi dengan penyediaan fail pelajar oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Mat Su'aib, Pegawai Pengambilan dan Data. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah makan ah. Makan. Lapar teruk sangat kan. Makan, ambil masa 5 minit makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ah saya mula? Boleh ah? Macam tengah main PUBG ah. Kan? Macam semua tengah main PUBG ah. Okey, saya minta kerjasama untuk matikan, bukan matikan, letaklah handphone dulu sebelah sebentar. Untuk memberi penerangan sekali lagi berkaitan dengan hak ehwal pelajar. Saya rasa ini hari ini petang ada taklimat lagi sekali, betul? Lepas tu esok dah penutup, betul? Hari inilah penutup kan? Cik jangan sambung dah cik, betul tak? Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada pegawai hak ehwal pelajar bagi Jabatan Akademik Politeknik Sultan Abdul Alim Muazzam Shah. Kita ada berapa jabatan di Polimas? Ada berapa? Betul 5? 5. Ada orang kata 6. Betul. Ada orang kata 7 cik. Saya buka laman web. Yang pertama sekali jabatan akademik, bila saya mention jabatan akademik adalah jabatan
kejuruteraan awam, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dan terakhir adalah marah tak sebut lah, Jabatan Perdagangan. So setiap jabatan ni ada beberapa kos di bawah dia. So Jabatan Perdagangan bawah dia diploma Accountancy dan diploma Pemasaran. Jangan pergi jumpa pegawai HCP Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dia tak tahu tentang awak. Faham ah? Cik, kawan bilik saya je JKE cik. Saya nak jumpa juga boleh tak? Tak boleh. Saya rasa saya dah cakap kuat dah. Okey. So di sini ada 4 orang pegawai, 5 orang pegawai yang baru sampai. Alhamdulillah, sebab ada kekangan juga ada untuk pensyarah atau pegawai hadir, kita terima, kita maaf sebab pensyarah dalam keadaan menyediakan proses untuk pengkuliahan minggu hadapan. Kuliah mula hari apa? Alhamdulillah. Kenapa saya tanya? Sebab ada pelajar di asrama yang daripada Selangor, dia tak biasa bekerja hari Ahad. Majoriti Kedah dia dah biasa, betul? Sekarang dia tahu hari Ahad nak tengok melodi. Oh cik, melodi hilang cik. So melodi letak tepi terus. Okay? So hari ni sepatutnya kita ada slot bersama jabatan. Sepatutnya semua pelajar akan bersama jabatan dan bergerak daripada Dewan pergi ke DK1, DK2, DK3, DK4, DK5, DK6, betul? Dalam jadual. So untuk makluman kenapa kita tak buat, kita pindah sedikit. Semua proses penyediaan fail kita pindah pada hari Ahad. Sebab pada waktu itu anda akan bertemu dengan jabatan lagi sekali dan anda akan diberi jadual waktu ketika itu. Okay. So jadual waktu ketika itu. So saya tahu ada pelajar tanya jadual tak dapat, nak daftar subjek apa, semua tak tahu lagi, betul tak? So pada hari kejadian, hari Ahad, saya doakan semua sihat walafiat, bangun pagi pukul 7, 7.30, sarapan macam biasa, and then anda pergi ke DK1, DK2, DK3, DK4, DK5, DK6 yang telah ditetapkan. Soalan saya, anda tahu dekat mana Dewan tu? Tak kan? Sebentar lagi saya akan tunjuk layout dia. Dengan harapan anda berjaya jumpa. Yang kedua, tak silap saya, hari itu ada Puan Siti Fariza, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Dia ada melancarkan augmented reality Polymas marker, betul tak? So dah cuba ke tak cuba lagi? So saya harap awak cuba untuk mencari destinasi yang anda ingin tuju. Okey. Nampak slide ke tak nampak? Nampak? Ada dekat tepi? Ada dekat tepi? Ada kan? So yang ini adalah senarai pegawai HCP Jabatan Akademik. Saya minta maaf kalau tak nampak. Yang setakat ini yang saya refer pada sesi yang lepas. So ada beberapa perubahan yang saya tak dapat lagi. So yang ini yang terkini. So bagi JTMK ada Puan Mahani binti Zakaria dan Puan Rohani binti Abu Bakar, ada 2 orang. JP Puan Mastura binti Muhammad Noor dan wakil ada 2 orang. Saya tak masukkan dalam ni. Yang ketiga Jabatan Kejuruteraan Elektrik Puan Siti Khadijah di hujung sekali. JKM Puan Siti Salwa. Saya rasa tak sampai lagi. Puan Zairini dan yang ketiga Puan Rokayah binti Rashid dan JKA Encik Rozi bin Yahya. So yang ini pelajar boleh ambil maklum, tolong take note. Sebab apa, sekiranya anda bercita-cita nak membuat isu dengan pihak HCP, sila jumpa HCP jabatan dahulu. Contohnya anda ingin tangguh pengajian, betul? Jumpa pegawai ni dulu. Dia akan bagi kaunseling, muhasabah diri, fikir masa depan, U-turn balik. Okey? Kalau boleh, kekalkan. Okey. Untuk makluman, saya minta kerjasama kepada semua pelajar untuk masuk semula kepada link berkenaan yang link anda pergi hari itu, spmp.polymas.edu.my/daftar, dan anda masuk nombor IC. Perasan nak nombor IC? Ingat tak menu?
bayang. Kalau tak rasa macam nak jimat data anda, bayang lah. Anda akan masuk dekat pautan anak panah ke bawah, betul? And then klik lah mana-mana untuk semak yuran pengajian, klik, dia akan minta anda isi nombor kad pengenalan, betul tak? So bila anda isi nombor kad pengenalan, ada 4 button, betul? Tekan balik button yang terakhir untuk cetak balik semula kelas terkini anda. Maksudnya paparan saya dah kemas kini berdasarkan permintaan daripada Jabatan Akademik. So kita dah selesai. Saya minta kerjasama untuk refer balik yang terkini. Sebab yang ada anda download, anda bawa pada hari kejadian hari itu merupakan sebelum kita kemas kini. Okey kan? So boleh tengok. Yang itu kita tak maklumkan. Hari Ahad nanti maybe pensyarah dan penasihat akademik akan tanya, okey, siapa DDT 1A yang angkat tangan? So jangan refer yang lama. DPR 1A yang lama, yang baru, so dah berubah. Okey, saya minta kerjasama untuk lakukan semakan semula. Clear? Clear? Okey, berkaitan dengan fail peribadi pelajar. So ini salah satu contoh fail peribadi pelajar yang saya bawa Jabatan Perdagangan. So berwarna biru. So saya minta kerjasama pada hari Ahad, anda akan masukkan segala dokumen HCP 1 hingga 6 ke dalam ini. Di peringkat saya akan edar melalui pegawai HCP Jabatan borang jawapan tawaran yang anda post, yang anda email ke HCP. Clear? Yang ada sekali sertakan X-ray dengan saya pun saya ambil, saya akan bagi pada hari Ahad. Clear? Clear ke? Clear. Sebab saya nak bagi arahan tu clear. Hari Ahad jangan kata, cik, saya tak bawa, cik, saya tak bawa. Sebab apa? Fail ni anda akan pegang pada hari pertama, hari Ahad nanti, dan selesai je taklimat bersama jabatan, fail ni akan dikumpul oleh PHCP. Dia akan simpan. Awak bukan bawa letak kat asrama. Saya minta kerjasama pada hari kejadian, tolong bawa gambar. Orang Kedah kata gambar. Bawa gambar. Faham? Bawa gambar berapa keping? Okey, bawa 2. Kenapa bawa 2? Cik, baru tampal 1. Lagi 1 dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Kamsis. Yes. Sepatutnya dekat Kamsis. Betul? Dekat borang daftar Kamsis. Minta 2. Sekiranya ada keperluan di peringkat jabatan untuk dokumen lain, whatever tu, iaitu keperluan jabatan, awak ikut. Okay? Maybe ada jabatan perlu 5 print, jangan banyak bunyi. Faham? Kurangkan bunyi, banyakkan tindakan. Clear? So ini salah satu contoh fail Jabatan Perdagangan. Ada Jabatan Perdagangan di sini? Mana? Wih, ramainya. Okey, ni contoh dia. So hari Ahad nanti anda akan dapat macam ni. Kalau JKE dia warna merah. Kalau mechanical dia warna kuning. Okey? So kita bagi sebab apa? Takut pelajar ni dia letak dekat pusat Islam ke apa, contoh. Dia belakang ada surau, dia tinggal kat situ buat sementara sebab taklimat dia di K4. Maybe ada jabatan yang akan benarkan awak balik ke, saya tak tahu nanti. Yang saya tahu objektif saya, pastikan dokumen dalam ini diisi. Okey. Dokumen dan rekod maklumat pelajar yang perlu diisi, salah satunya saya minta kerjasama salinan resit bayaran. Berapa bayaran yang anda dah jelaskan? 3. So kurang-kurangnya ada 3 resit yang anda kepilkan. Saya tak minta yang carbon resit tu. Ada koperasi, betul tak? Boleh photostat kan? Photostat. Kalau tak boleh, minta dekat mak ayah, ada yang mak ayah bayar, resit ada dekat mak ayah. Betul? Gunakan teknologi, tangkap gambar WhatsApp, bagi dekat awak, awak pergi print dekat koperasi. Tahu koperasi? Saya tak tahu koperasi dekat asrama boleh print lah. Tak boleh saya rasa. Yang boleh dekat sini. So nanti awak lalu tepi dewan ni, awak akan jumpa koperasi, boleh print color kat situ. Yang penting simpan. Amalkan simpan daripada SEM 1 sampai SEM 5. SEM 6 awak tak perlu, anda tidak dikenakan yuran pengajian sebab anda pergi LI. Sekiranya pergi LI. Okey? Dan saya akan bagi borang jawapan tawaran yang ada dalam HCP dan hari Ahad anda akan dapat. Dan dokumen HCP 1 hingga 6 di tangan anda. Clear?
So bawa pada hari Ahad. Laki okey ya? Okey ya. Macam semua tengah main PUBG je. Macam fokus sangat. Nak join ke? Nak saya join ke? Okey, setakat hari ni, bukan setakat hari ni, saya tak mention jumlah pelajar baru kita adalah 554. Maksud pelajar baru yang betul-betul baru Dan jumlah pelajar tangguh sesi Jun hari tu yang naik ke sesi ini, yang mohon tangguh sesi lepas, dia tak lepi, dia tangguh dan dia tukar program ke whatever ke, dia naik balik sesi ni. So 3 orang, so total kita 557. Dan jumlah pelajar yang berjaya muat naik gambar setakat hari ini 537 pelajar sahaja. So saya kehilangan 20 gambar lagi. Saya ulang lagi sekali, saya kehilangan 20 gambar lagi. Cik, bila saya boleh upload, saya benarkan kebenaran ni sehingga hari ini. 4 hari bulan 3, jam berapa? Jam 12.30 malam, saya akan tutup sistem tu. Faham maksud saya? Cik, siapa yang tak upload lagi, senang je nak semak. Klik balik anak panah tu, klik gambar, nak upload muat naik gambar, betul tak? Tekan gambar tu, masuk nombor IC. Pastikan anda masuk nombor IC anda. Saya ada 2-3 kes yang masuk nombor IC sendiri pun salah. Saya pula pergi berbetulkan. Masuk kurang nombor. Lepas tu dia telefon saya, cik, gambar saya tak keluar, cik. Memang tak keluar, masuk kurang 1 angka. So saya kemas kini balik. Ada tak silap saya ada 5 kes yang tak masuk nombor IC langsung. Dan gambar dia saya tak recognize, saya tak tahu siapa pemilik gambar, sebab that's why saya suruh masuk nombor IC, betul? Daripada nombor IC tu, gambar tu terus di renamekan sebagai nombor IC anda dan saya dapat. Dan bila saya masuk dalam kad pelajar, dah berjaya cetak. Okey, untuk makluman, saya bagi kebenaran sehingga lagi 20 orang ni Yang senior, yang tangguh 3 orang, kalau ada dalam dewan ni pun saya nasihatkan untuk upload lagi sekali. Kalau tak, saya akan refer data SEM lepas. Okey. Okey, ini contoh kad matrik anda. Ini adalah pelajar terkini yang kita dah print. Ada warna kuning, warna merah, warna macam keorengan, warna hijau, warna biru. So itulah warna jabatan anda. Yang ini yang dah print panas lagi bau keluar oven. Cuma kenapa kita tak berikan lagi? Satu, sebab ada proses pengasingan pelajar, betul? Nanti saya bagi dekat wakil kelas. Wakil kelas dia buat macam, oh ini bukan kad saya. Saya letak dulu di tepi tandas. Faham maksud saya? Yang hilang tu yang kena nanti saya. So saya ambil keadaan paling selamat 2 minggu. Clear? Sebab awak akan diberikan satu lanyard, satu kad holder, kad pelajar. Itu saja. Okey. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada? Ada, hold dulu, nanti boleh tanya. Okey, inilah layout. Saya tak tahu awak nampak tak nampak, tapi saya assume awak ada handset. Handset pun dah canggih daripada saya. Saya pakai 3 sekupang je. So saya minta kerjasama, boleh buka Google Map. Anda akan nampak lokasi anda. Okey, nampak mouse saya? Nampak Okey, ini dewan betul tak? Nampak Nampak, okey, dewan. Saya pula susah. Sekejap Okey. Saya cari mouse tak jumpa. Okey. Kalau anda perasan, kalau anda perhatikan dekat handphone masing-masing Google Map, sebab saya terpaksa tunjuk. Sebab saya takut hari Ahad kita ada masalah kesesatan. Dia sesat satu poli. Tahu sesat satu poli? 554 orang menggagau. Dia jadi macam baru keluar dunia. Sebelum benda tu terjadi, saya rasa macam tanggungjawab saya untuk terangkan benda ni.
So saya nampak JP majority. So saya assume yang pelajar yang view secara online tolong alert benda ni. Saya tak tahu anda tengah baring atas katil macam mana. So saya minta kerjasama untuk tengok Google Map sama-sama. Okey. Hilang balik mouse saya. Tikus. Okey. Okey, yang ini hijau comel ni adalah tempat apa ni? Alhamdulillah. Okey, ini pusat Islam anda. Yang anda banyak luangkan masa, muhasabah diri. Alhamdulillah dah kembali ke jalan yang lurus. So inilah tempat dia. So daripada tempat ni, bagi Jabatan Perdagangan dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, sila refer jalan main road kita ni yang awak lalu pagi tadi, betul? Sampai ke Dewan, betul? Sebelah Dewan ni ada kaki lima, betul tak? Nampak tak siapa yang pergi tandas? Nampak kan? Okey, alhamdulillah tak sesat lagi. Mouse hilang lagi. Okey. So sampai dekat sini, sebelah ni apa? Okey, pandai. Sebelah ni HCP. Okey? Ni sebelah dewan kita ni. Sebelah kanan ni apa? Tak payah ambil tahu lagi. Ambil yang ni ya. Masuk dalam memori. Memori awak sekarang singkat tau. Jangan guna yang bukan-bukan. So, sekarang ni ini dewan kita. Ni laluan kita yang awak pergi tandas. Tandas dekat tepi ni. Turun anak tangga 3. Betul? Maksudnya semua dah pergi tandas. Betul? So, ada 3 anak tangga di sini. Jalan straight. Dekat sini akan nampak DK1 hujung sekali, DK2, DK3. So, gambar dia macam ni. Awak lari macam awak akan masuk daripada kawasan tepi-tepi, tiba-tiba macam masuk gua. Redup je balik. Okay? So inilah kawasan dia. Saya takut anda tak jumpa. Bagi Jabatan Perdagangan, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Jabatan Perdagangan program apa? Diploma Accountancy dan Diploma Pemasaran. JTMK program apa? JTMK ada tak dalam ni? Seorang? 2? 3, 4, 5. Laki? 6. Okey, so JTMK, inilah laluan awak, tetapi awak akan dipisahkan dekat situ. Saya harap berdasarkan saya makan data saya, semua SPM kita lulus dan kredit. So pandai membaca, dekat situ ada tulis Dewan Kuliah 1, Dewan Kuliah 2, Dewan Kuliah 3. So ikut ketetapan, JTMK DK 2, JP DK 1. Itulah laluan awak. Jangan pergi tempat lain. Jangan sibuk lalu tepi sungai ni nak tengok highway. Rindu mak ayah, tak payah. Last saya terpisah dengan mak ayah tepi highway. Contoh jangan tengok tepi highway tu. Awak punya laluan biru ni. Clear? Hilang lagi mouse. Okey. Clear untuk JP dan JTMK? Jangan ada isu pada hari Ahad jam 8 pagi pegawai HCP ni tunggu sorang-sorang. Faham? Tiba-tiba dapat laporan pelajar sesat. Okey, clear Okey. Okey, untuk JKA, JKE, JKM, yang ini lagi mudah. That's why saya tak berapa risau. Sebab apa tak berapa risau? Jalan dia lurus je. Kecuali dia diuji oleh syaitan. Faham? Saya minta kerjasama untuk laluan straight. Awak ingat kat ni drama dekat belakang? Drama awak dan ayah awak, mak awak. Ingat tak? Dekat mana ni? Padang. Hari-hari saya tahu awak pagi petang mesti tengok kat Padang. Betul? Yang kalau bergelak tu betul lah tu. Rindu akhir, rindu terakhir, lambaian terakhir dengan mak ayah. Di parking Padang Kering. Laluan kaki lima kita, betul? Lepas tu awak nampak ada, kalau awak perasan kita ada kolam renang kat sini. Nampak kolam renang? Nampak tak? Kolam renang ni jangan pergi mandi tau. Faham tak? Jangan cuba-cuba pergi mandi. Bahaya. So kita ada kolam renang kat sini. Daripada parking mak ayah yang awak berpisah hari tu, ni bagi kes JKA, JKE, JKM. Awak ada nampak kaki lima, betul tak? Susu? Susu apa kita panggil? Susu apa? Susu? Okey, saya tak kisahlah awak nak panggil apa, yang saya tahu. Mouse ni. Okey, daripada sini awak lalu, ini asrama, awak nampak kot bola tampak. Tampak. Okey.
Okey. Yang ini pejabat pengarah kita. Ni saya nak bagi tahu. Ni pejabat pengurusan. Yang awak nampak 3 orang ni. Faham? Inilah tempat dia. Hilang lagi mouse. Okey. Inilah tempat dia. Dan awak akan lalu, jangan lalu straight ni ya. Kalau awak lalu straight, confirm jatuh kolam renang kita. Lalu ikut kaki 5 ni. Yang memang dah berbumbung. Okey ya. Lalu je straight je, tengoklah keindahan Polimas. Lalu sampai nampak ada tempat senam besi apa kita panggil? Saya tak tahu sebab saya tak main. Gym terbuka. Saya tak tahu nak panggil apa. So dekat sini ada nampak ada tempat besi-besi. So maksudnya kalau awak lalu situ, awak dah jalan yang lurus. So kekalkan istiqamah, teruskan perjalanan lagi sampai awak jumpa bangunan 7 tingkat. Macam ni. Jauh Tak apa, saya bagi menikmati keindahan pada hari Ahad. Tapi saya minta kerjasama untuk bangun awal. Tak sabar nak jalan macam hari tu kan, macam nak daftar hari tu kan. Bangun awal kan. So hari ni pun, hari Ahad ni bangun awal. So awak akan lalu, awak akan jumpa bangunan ni. Kalau awak lalu tak jumpa bangunan ni, maksudnya awak sesat. Tolong kembali ke pangkal jalan. Tolong angkat telefon, telefonlah kawan yang benar. Jangan telefon kawan bilik awak yang partner awak JP. Faham maksud saya? Ni saya terpaksa cerita sebab saya takut awak. Sebelum ni saya tak buat taklimat macam ni sebab kitanya slot pada hari ni contoh hari takhir kan. Tapi sesi ni kita ubah. So sesi ni kita ubah dan automatik saya tahu yang awak ni lost. Memang lost terus. Ada yang saya takut dia tersangkut buffering dekat asrama terus. Tak boleh gerak cik, lost signal. Sebelum benda tu terjadi, saya rasa tanggungjawab saya, PHCP dah jadi saksi, saya dah declare dah dengan awak, inilah tempat dia. Kalau awak jumpa bangunan 7 tingkat ni, awak semakin hampir. Tak sampai lagi. Tu dia dah bunyi dah. Jangan mengeluh. Nak berjaya kena. So usaha lagi, teruskan lagi. Bapak jauh, bapak anda tak ada di sini. Okey, yang ini adalah bangunan 7 tingkat. Okey. Sebelum awak lalu tu awak akan nampak sungai. Sebelah sungai ni awak akan nampak hutan, belakang hutan ni awak akan nampak tol kita, tol Jitra. Wow, macam nak lari, macam buat Mission Impossible lah. Tak, saya nak bagi tahu je. Okey. So ni bangunan 7 tingkat, awak akan straight. Ini laluan awak Ni depan ni main road awak yang awak naik dengan keluarga awak Kona tu kan. Awak perasan tak? Saya tahu tak perasan sebabnya awak hati pun masa tu dah ke laut. Jangan risau. Hari ni saya tarik balik awak ke pangkal jalan. Saya nak betulkan. Okey, sampai hujung jalan. Maksudnya kalau awak lalu daripada asrama tu, awak lalu je ikut jalan utama, nampak kereta pensyarah lalu, angkat tangan. Faham? Hari Ahad, tunjukkan awak ni memang semangat. Pensyarah tahu awak pakai, awak adalah pelajar baru. So, sampai hujung, ada simpan 3, belok kiri. Cik, jauh sangat, jangan mengeluh. Belok kiri, awak akan jumpa 3 bangunan. Blok. Bukan 3 dewan. DK4, 5, 6. Selepas awak belok. So pastikan daripada straight awak lalu ni, awak akan sampai ke simpan 3, belok kiri, belok kanan awak jumpa balik jalan awak masuk hari tu. So belok kiri awak terus nampak DK4, 5, 6. So DK4 adalah untuk pelajar JKA, DK5 untuk JKE dan JKM untuk DK6. Clear? So saya rasa saya dah terang dah. Saya dah tarik awak kembali ke pangkal jalan dengan harapan hari Ahad awak buktikan yang awak tak sesat. Clear? Clear? Okey. Itu saja daripada saya. Sebelum saya stop, saya serah kepada pegawai HCP kot ada nak cakap apa-apa sambungan. Cuma saya nak tanya, ada soalan tak yang boleh saya bantu sekiranya awak ada masalah setakat ni? Tanya je, saya sedia menjawab. Ada soalan? Faisy, kalau tengok daripada Facebook ke, kalau ada komen dekat bawah tu boleh maklum dekat saya. Kita ada walkie-talkie kan. So ada soalan boleh tanya. Cik, bila nak balik cik? Itu kita doa je. Saya tahu dah, itu yang antara soalan pertama. Betul? Siapa anak mak?
Alhamdulillah, semua anak mak. Mak dah telefon saya cakap tinggalkan anak saya kat sini. So kekalkan dekat sini sampai bila kita tak ada arahan terkini lagi. Faham? So jangan baliklah. Bantulah kami untuk kawal COVID. Itu saja. Saya rasa tak perlu nak terang dah kenapa cik kami tak boleh balik asrama. Dulu senior saya boleh balik asrama lepas hari Khamis. Betul tak? Kenapa saya tak boleh balik? Bantulah kami. Itu je saya boleh jawab. Sebab saya tak boleh bagi jaminan yang awak duduk kat rumah tu, awak confirm duduk dekat rumah sahaja. Itu masalah dia. Faham maksud saya? Awak akan keluar berjumpa dengan kawan-kawan, lepas tu awak masuk balik. Awak rasa diri awak bersih. Saya tak yakin. Kami tak yakin. Clear? So better duduk sini, alhamdulillah selamat bersih, kita boleh proses PMP dengan tenang, dengan aman. Okay? So ada soalan? Ada soalan? Ada soalan yang berkaitan SHIPI? Jangan tanya berkaitan lain. Sekarang ni saya nak selesaikan kerja saya minta gambar, tolong upload lagi 20 orang untuk pemudahkan urusan kita. Nanti wakil kelas PHCP akan maklum, dia akan lantiklah wakil kelas daripada setiap kelas. Bukan setiap program, setiap kelas akan ada satu wakil. Setiap kelas tu akan ada penasihat akademik. Kita panggil PA. Dia tak panggil guru kelas. Guru. Tak. Faham? Jangan gelak, saya cakap benda real. Penasihat akademik, cik. Okay? Biasakan nama panggilan dengan encik. Encik, puan. Bila panggil guru, dia pensyarah dia macam terkejut. Okay? So ada soalan? Faisy, kalau nampak ada yang tanya, malu-malu nak tanya, boleh sebelum tersesat. That's why saya willing untuk spend masa kat sini, sediakan slide walaupun simple. You nampak macam simple, betul tak? Tapi banyak tak membantu? Sebab saya takut kalau hari Ahad anda berkeliaran di muka bumi Polymas. Kalau ada radar tu dia nampak macam titik-titik tu. Teruk sangat dah. Sebelum kejadian tu berlaku, saya rasa tanggungjawab hari ini saya terangkan dan harapan saya yang tengok view Facebook Live pun ambil maklum. Jangan hari Ahad nanti, cik saya tak masuk dalam dewan, cik saya tak tahu. No. Kita dah bagi peluang, kita sedaya upaya untuk menyelesaikan segala masalah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? 1. Ada soalan? 2. WhatsApp macam-macam tanya saya. Nak tengok saya sebut salah seorang? Banyak ni. Okey, ada soalan? Saya untuk makluman kita ada kembar, ramai kembar dalam ni. Boleh tak angkat kembar? Angkat kembar pula. Tak silap saya ada 4 pasangan kembar. Mana kembar? Wow. Saya pun nak tengok wow. Ada tak? Semua dah tercari-cari kan? Semua tak nampak. Memang semua pakai mask. Mana kembar? Tolong angkat, tolong angkat. Tolong angkat, jangan malu. 1. Itu 3 kembar. Jangan rapat sangat. 1, 2, 3, tu 3 kembar kan? Ke mana yang pair depan belakang? Depan belakang Okey, 1. Lagi? Mana kembar awak? Hilang. Kembar hilang. Mana kembar? Kembar dah tak ada tangan Mana kembar? Seorang lagi mana? Okey, depan 2. Perempuan, mana? Perempuan 1. Tu, kembar mesti sebelah, betul? Okey, lagi 1. Tak silap saya ada 4. Ada 4 pasangan. Ada nampak? Ke tak nak mengaku lagi? Okey, so saya rasa itu saja ICP. Tak mau cakap. Okey, saya serahkan pada Puan Mahani. Puan Mahani ni wakil daripada JTMK Kod-kod dia nak cakap, saya serah pada dia. Sebab kita punya slot diberi sampai pukul 12 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang kepada semua siswa dan siswi Polymas. So macam mana? Okey tak minggu ni duduk di Polymas? Tak ceria je nampaknya?
Okey ya. So minggu depan dah start minggu pengkuliahan. Jadi untuk majlis bersama jabatan minggu hadapan pada hari Ahad, semua pelajar adalah wajib. Ya? Yang ada di sini lah, yang tak bukan di pengasingan, okey? So kamu semasa taklimat nanti catatlah apa yang penting ya. Contohnya pendaftaran pelajar, disiplin, penasihatan akademik, okey? Semasa penasihatan akademik tu kamu mesti kena dengar betul-betul lah apa yang penasihat akademik kamu bagi tahu. Apa dokumen yang perlu bawa, apa yang do, apa yang don't. Itu sahaja daripada saya. Ringkas je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ah? Saya yang pegang. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan? Okey, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan sambil berdiri. Angkat berdiri. Okey. Soalan apa? Fesi, tolong dengar Fesi soalan. Oh, dia sembang. Ni contoh signal nak sampai lambat tau. That's why saya suka clearkan hari ni. Clear cut hari ni. So you tak terbela tahap maksimum. Tak ada. Oh, UIDM. Saya tahu, SEM 1 dia malu nak cakap. Dekat mana nak cari gambar pelajar? Dekat mana nak cari gambar pelajar? Sekejap, saya cuba memahami. That's why, bila awak SMS atau WhatsApp saya, dia ambil masa untuk saya proses. Dekat mana awak nak ambil kad pelajar? Dekat mana awak nak upload gambar kad pelajar, saya rasa. Betul tak? Betul tak? Dekat mana awak nak upload gambar kad pelajar? Sini tak sama. Tak bunyi. Saya channel berapa? Tak dengar. Channel tak sama. Sekarang ni Oasis. Saya tahu awak tengah stres. Betul tak tengah stres kan? Stres. Okey. Macam mana nak tahu kad pelajar gambar yang dah upload tu masuk ke tak, dapat ke tak? Oh, dunia semua tu. Okey. Untuk makluman, senang je awak nak tahu. Saya setiap hari lepas subuh saya akan crop gambar anda. Itulah kerja saya. Lepas menghadap ilahi, saya buka gambar tu untuk tenangkan hati sebab tengok gambar awak yang upload bukan-bukan tu. Faham? Alhamdulillah diberi kekuatan sehingga 1 bulan. Daripada 4 hari bulan 2. Betul? Sistem dibuka, pelajar yang tak sabar-sabar dah telefon kita, cik bila nak buka, bila nak buka, menangis-nangis. Alhamdulillah bila kita buka, benda tu menjadi tenang. So, senang saja awak masuk balik ke dalam semakkan gambar atau awak nampak kotak nombor IC, masuk balik, sistem akan bagi tahu nombor IC, gambar ada. Itu bahasa habis, bahasa kampung, gambar ada. Gambar ada, lepas tu status ada kat tepi, tarikh awak masuk upload, betul tak? Kalau ada tu, memang confirm ada. Tapi kalau awak masuk, tiba-tiba dia tak ada, bagi tahu saya. Setahu saya, kalau semua boleh masuk, maksudnya awak yang kena usaha. Kenapa awak tak boleh masuk? Okay? Link dia, guna balik anak panah ke bawah. Okay? Ada soalan lain? Satu mesti akan beranak jadi 2 soalan tu. Ada soalan? Kalau boleh jerit-jerit je. Ada soalan ke di hujung sana? Tu, Kak Fesi.
Ada soalan ke? Fesi ada soalan ah? Ada apa? Ada apa? Outing. Oh, outing baru masuk 4 hari, 5 hari. Aduh. Awak cakap kat saya barang apa yang awak dah habis? Cakap kat saya barang apa yang dah habis? Apa dia? Sabun. Kita ada pegawai kebajikan semalam, kenal tak? Pegawai kebajikan Ustaz Hilmi, betul? Yang naik dengan saya 2 hari lepas, betul? Nanti saya usulkan pada Ustaz Hilmi. Kita cuba bawa 1 kontena sabun. Serius, kalau sabun habis, saya ada solution dia. Kita ada koperasi dekat bawah yang tengah malam pun dia tulis open. Kalau awak perasan. Tapi tengah malam tu ditutup sebenarnya. Dia open tu open lampu lah. Okay? Boleh pergi di sebelah pusat Islam tu ada koperasi, tolong beli sabun di situ. Selesai ah. Kalau semata-mata nak keluar outing beli sabun, tangguh dulu. Akai yang tahu pun. Okey, itu bukan saya cakap, itu pelajar sendiri cakap. Saya baik tak live muka. Okey, lagi soalan. Yang rasa macam mak ayah, tolong tanya. Nanti hari Ahad baru nak tanya. Sebab kalau you tanya hari ni, kawan-kawan lain boleh tahu. So untuk makluman, dah 3 orang pelajar yang masuk 554 hari tu dah berjaya berhenti. Saya nak beritahu, declare 3 orang dah berhenti. So saya minta kerjasama, yang lain tu jangan berhenti. Sebab sabun habis ke saya tak tahu lah. So ada soalan? Ada soalan yang mak ayah tanya? Mak ayah tolong tanya. Dia kata tanya nanti. That's why saya bagi hari ni map yang penting, HCP dekat mana, DK1, DK2, DK4, 5, 6. So selesai tempat tu awak tak ada masalah dah. Sebab daripada DK4, 5, 6, slot bersama jabatan esok, jabatan akan bagi tahu inilah kelas awak dekat sini. Itu part jabatan dah. Hari ni part saya tanggungjawab sebab saya takut awak berpeleseran pada hari Ahad. So tak ada soalan ah? Tak ada? Ada? No, pelajar tak nak jerit terus. Malu. Yes. Parent Mai boleh tengok tak? Parent Mai boleh tengok tak? Saya showkan gunalah teknologi. Kalau sekadar datang nak tengok awak, tengok kat video call. Selesai masalah. Tak feel. Alasan. Betul. Boleh tak boleh tengok, tak silap saya, parent hanya sampai pagak. Bagi yang negeri lain tak tahu pagak apa, tanya orang Kedah. Pagak, tak tahu bunyilah macam mana sebab saya bukan orang Kedah. So nasihat saya, kalau boleh mak ayah, kalau sekadar datang daripada Pendang nak hantar sabun, nasihat saya tak payah. Faham? Sekadar datang nak hantar air kotak, ini pun dah dapat air kotak, tak payah datang. Sebab dekat koperasi ada. Okay? Bukan saya kata tak boleh. Kawal lah dulu, tahan. Baru Tuhan uji 4 hari, berpisah dengan mak ayah, dah macam apa lah. Sabun pun boleh habis. So saya syorkan hold dulu. Okay, soalan lagi? That's why saya kata bila starting dia akan tanya. Faham maksud dia? Okay. Bagus. Bahagian borang waris, betul? Anda tersalah isi. Print balik baru. Boleh? Boleh tak? Nak dia berkait lagi. Okey. Kalau dalam alamat maksudnya maklumat anda dalam sistem, dalam borang anda tu dah salah. Bukan itu kesilapan di peringkat awal. Awal tu siapa yang mulakan? Diri sendiri. Saya cakap terus terang.
sekiranya ada keperluan, memang tanggungjawab awak. Tanggungjawab awak. Kita ada sampai semester 5, nak grad dah semester 6 LI. Bila kita nak keluar surat untuk pergi ke company, cik, nama saya salah cik. Muhammad M2 lah, Azimah, tertinggal Azim. Itu untuk makluman, data tu adalah data daripada anda isi semasa permohonan. So sekiranya ada pembetulan, sila datang ke HCP berkaitan nama, photostat IC, saya akan dapat, saya akan betulkan segera. Kalau malu jumpa HCP, jumpa HCP jabatan. Kalau malu jumpa HCP jabatan, jumpa PA. Okey, alhamdulillah dah dapat term PA lah. So, jumpa guru, guru pula. Penasihat akademik akan maklumkan kepada HCP jabatan akan datang ke saya, forward ke saya dan saya akan kemas kini. Dengan syarat tangkap gambar nombor, bukan tangkap gambar nombor IC, tangkap IC. Sekarang dia tangkap nombor. Masalah. Okey, ada soalan lain? Sembahyang Jumaat macam mana? Alhamdulillah. Nampak tak? Saya dah kata dah kembali ke jalan yang lurus. Soalan pertama saya, berapa lama tak sembahyang Jumaat? Berapa lama tak sembahyang Jumaat? Tak pernah tinggal, alhamdulillah. Nampak dah kejujuran tu berada dalam diri. Okey, untuk solat Jumaat setakat ni kita masih tak ada info lagi. Setahu saya anda hanya solat Zuhur. Fesi, ambil nama Fesi. Ambil nama. Mana tahu boleh jadi tok imam dekat pusat Islam nanti. Time tu menyesal jawab kan. Okay, good question. Bagi yang telah mendirikan rumah tangga, rezeki dia, jangan jawab. Okey, sekiranya ada yang dah berumah tangga dan memerlukan jumpa, sekiranya nak jumpa anak, jumpa apa, saya syorkan jumpa dengan pengurusan. Tahu pengurusan? Kalau boleh buat surat siap-siap, saya perlukan ni. Sebab saya tak nak detail kat sini. Sebab yang kahwin 2-3 orang lah. Yang sibuk sekarang 500 lagi yang. Tok imam pun sibuk ang. So soalan saya semua dah jawab ah. Ada kita tunggak? Okey, next. Okey, untuk makluman berkaitan proses transfer kredit, especially pelajar lepasan college community. Okey, college community. Berapa orang pelajar college community? Saya tak sempat nak query soal database kita. Okey, ramai. We are the champion. Okey. Okey, untuk makluman pelajar college community, pihak Jabatan Akademik akan mengambil maklum, tetapi bukan anda kurang tempoh pengajian 3 tahun. Anda still 3 tahun, maybe ada beberapa subjek yang anda boleh transfer kredit. Clear? Betul kan? Oh ya Allah ya Tuhanku. Masalah rakyat saya selesaikan. Banyak-banyak sesi ni yang santai kan? Okey. Memang awak bagi masalah kat saya. Okey, bagi pelajar yang tangguh bayaran. Contoh, cik, saya golongan yang susah, saya daripada ni, saya. Semua saya. Okey, saya terima dengan hatinya dan awak pun dah bypass dekat kaunter HCP. Betul? Untuk makluman, kita dah tangguh bayaran pengajian anda. Cik, bila boleh bayar cik? Nasihat saya, mak ayah bila senang, lenang, ada keuangan lebih, boleh jelaskan? Jelaskan. Tetapi saya tak akan kejar awak sehingga awak tahu tak, awak tidur pun saya ganggu. Tak. Saya tak sampai level tu. Tetapi secara automatik sistem akan menahan rizak anda pada waktu rizak dikeluarkan. Faham maksud saya? Awak masuk SPMP dah kan? Nampak gambar awak? Ada yang nampak gambar? Tak nampak? Tak nampak pasal saya tak edit lagi kat situ. Okey.
Sekiranya anda tangguh bayaran dengan HCP hari ni, saya tak nak declare berapa orang yang tangguh bayaran. Ada beberapa kes, maksudnya macam mana yang awak masuk-masuk tu awak bela. Masuk-masuk pagar tu, awak masuk kereta, masuk kan kena tembak suhu, betul? Kena tembak suhu, betul? Ni saya nak reverse balik ni, kejadian hari Isnin. Awak kena tembak suhu, awak terus bela. Asal mana, borang deklarasi mana? Dia tengok satu kereta. Betul? Satu kereta panik, cari borang deklarasi. Sedangkan saya dah SMS dah, betul tak? Tolong sediakan borang deklarasi, sampai depan pagar dia panik. Dia cari macam tu dalam kereta. Satu kereta panik, lalas satu family bagi borang deklarasi. Saya tak nak mention siapa lah, tapi ada dalam bilik saya. Satu keluarga memang bagi borang deklarasi, saya minta pelajar je tapi bagi. Okey, kami simpan lah. Usia dah tak nak sebut lah, memang ada lah. So kes-kes berkenaan pelajar tu akan dapat warna kuning, betul? Betul tak? Warna kuning, kertas warna kuning. Yang U ni warna hijau, betul? Sebab anda ikut arahan yang anak panah ke bawah tu. Anda baca. Yang lagi beberapa orang yang tak baca, yang tak tahu apa pun, BJT kena hantar, tak tahu apa, memang lost. Signal lost terus. Umpama macam Polymas hari ni, Celcom punya network, Maxi punya network memang lost, tak dapat. Dia tak dapat info langsung, yang kena hantar BJT, kena upload gambar, tak tahu apa-apa. So hari kejadian hari tu, dia corner ke HCP. So dia akan mohon tangguh bayaran. Sebab kita tak nak awak pergi bank patah balik lah something like. Tapi kita nasihatkan parent untuk bayarkan. Betul? Bagi kes macam tu, bila dah bayar, tolong datang ke HCP untuk clearkan balik tangguh bayaran berkenaan. Clear? Clear? Yang tangguh bayaran yang pernah pergi dekat HCP, cik saya tak sempat pergi bayar, saya nak mohon tangguh bayaran, boleh tak? Yes, kita benarkan. Tapi saya minta kerjasama, pergi jelaskan semula. Ada parent yang dah WhatsApp gambar resip, betul? So bawa gambar resip tu ke kaunter HCP. Jangan jumpa pegawai HCP jabatan, dia tak tahu. Kami yang handle, kami akan clearkan tangguh bayaran. If tak bawa salinan resip tu, hujung semester automatik awak tak boleh tengok result. Clear? Okey. Ada soalan lagi? Makanan percuma. Wow, soalan. Pantang diberi peluang. Kami layan. Okey. Berkaitan dengan aktiviti riadah anda. Betul? Cik, boleh tak kami main bola? Cik, kaki saya dah goyang-goyang macam ni, cik. Kaki dah ketak. Boleh tak boleh? Yang itu tak silap saya, pihak asrama akan jelaskan. Selepas minggu MSK ni, awak akan tamat pada petang ni, betul? So, petang ni balik dekat tilam, katil, baring, tengok langit, tengok katil atas. Tak ada katil atas, betul? Tengok kipas tu. Faham? Tengok kipas tu, petang garang, rehat dulu. So, hari Jumaat, sebab kita tak benarkan pergi sembahyang Jumaat, solat Zuhur dekat bilik, duduk lama-lama sampai subuh hari Sabtu. Faham? Duduk atas tikar sejadah sampai hari Sabtu senior akan daftar. Faham maksud saya? Saya nak bagi keadaan, nak maklum dekat awak. Hari Sabtu, asrama kita akan dimasuki oleh pelajar senior semester 5. Konsep yang sama, pelajar yang berada di zon PKP pun dah berubah dah negeri. Betul? Kita akan tengok zon merah, borang deklarasi, dia akan masuk asrama. So pelajar saya minta ni, yang junior ni, jangan sibuk lah. Duduk je dalam bilik, tenang. Dia jangan duduk kat tingkap. Faham maksud saya? Macam ciri-ciri nak buat, betul tak? Jangan buat. Hari Sabtu kalau saya nampak nanti, saya bawa hari gambar tu, saya bawa bagi dekat PHCP jabatan, viral kan. Kalau boleh kurangkan. Saya tahu baju banyak tak basuh, apa tak basuh, gunakan peluang tu. So hari Sabtu kita akan sibuk lagi dekat asrama, pelajar senior semester 5 akan masuk asrama. So total asrama tu dah jadi, faham macam ni? Apa dia? Tak dengar. Takut. Takut. Okey. So untuk makluman hari Sabtu ada senior masuk. So hari Ahad terus mula kelas.
Hari Ahad pagi tu, pakai baju, cik nak pakai baju sekolah ke? Jangan pakai. Kecuali ada yang lelaki yang pakai baju sekolah. Baju warna putih masa daftar tu boleh pakai tak? Basuh, yang penting basuh dulu. Basuh boleh pakai balik. Okay? Sebab saya takut masam. Lama sangat. So hari Ahad awak akan mula kelas, tapi awak pergi ke DK1. Selepas tamat program tu, baru ada jadual dia, bertebaranlah anda macam manusia biasa. Kecuali bagi pelajar di blok pengasingan akan tamat pada berapa bulan? Tak silap saya 11 hari bulan. 11 hari bulan baru pelajar pengasingan clear. So maybe aktiviti tu dibenarkan. Sekarang ni saya tak berani jawab, iaitu pihak asrama. So boleh tak cik nak order Foodpanda? Yang tu tak silap saya pihak asrama akan handle. Tunggu je notis daripada pihak asrama. Jangan, sebab tak silap saya kafe pun akan dibuka. Sekarang kafe sediakan makanan anda secara percuma, betul? Ingat makanan percuma tu bukan selama-lamanya. Bayar yuran 200 ingat Ingat itu je saya minta. Bayar yuran 200, jangan minta makanan selama-lamanya selama 14 minggu. Kami tak mampu, maafkan kami. Kami insan biasa. Okay? Clear? So sedia anda akan keluarkan duit sendiri anda akan kehidupan seperti manusia biasa. Yang sebelum ni di rumah anda keluar pergi pasar raya apa pun keluar sendiri, tak ada orang bagi percuma, betul? Kita akan kembali kepada keadaan asal. Cuma hari ni kita punya, anda seminggu ni anda terlibat dengan MSK, that's why anda sibuk sikit. So that's why kita sediakan makanan macam biasa. So ada soalan lagi? Ada lagi? Okey, macam saya ulang tadi, soalan dia, bagi kes pelajar yang sebelum ni masuk tangguh bayaran, sebab apa dia lost contact? Salah satu. Satu lagi, cik, keuangan saya tak mengizinkan, so saya tak nak isu benda tu. So, hari kejadian dia masuk tangguh bayaran dan mak ayah dia balik, selamat sampai. So, pagi esoknya, hari Isnin, Selasa, mak ayah pergi bayar kat bank, betul? So resit tu ada dekat awak, bawa dekat HCP untuk kami clearkan tangguh bayaran anda. Faham? Saya ulang sekali Yang Facebook online, pastikan resit yuran dibawa ke HCP untuk proses clear tangguh bayaran. So clear Saya rasa tak ramai, dalam 20 orang, 30 orang je. Yang lain semua dah clear dah. Sebab once you dah boleh daftar secara online tu, pagi-pagi subuh, lepas solat subuh terus buka nak daftar kan. So yang itu clear, tak ada masalah. Okey, ada soalan lain? Ada lagi? Allah ya Tuhanku, dah fikir raya. Cik, raya boleh balik tak cik? Ni saya nak bagi tahu, kita ni kemungkinan besar, takut kan? So kita tak tahu, benda tu kita tak tahu. Sebab kita follow SOP MKN. Faham maksud saya? MKN kata benar-benar dan poli pengurusan akan ikut SOP. Kalau KPT benar, kita benarkan. Kami pun nak raya, betul? So kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik. Semua patuhi SOP, semua pakai mask, semua jaga kebersihan, keadaan terkawal. So kalau semua everything okay, kalau ikut MKN yang terkini, saya tak silap saya, kes jatuh ke 2 angka baru rentas negeri dibenarkan. Kalau awak baca betul. Kalau dia kata 2, hari-hari awak buat solat tahajud. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah kes jadi 2. Kes jadi 2. Faham? So yang tu saya tak boleh nak cerita sekarang, boleh tak balik pada hari raya. Yang pertama sekali saya minta fokus kepada puasa dulu. Pastikan puasa penuh, baru fikir raya. Okey, ada soalan lain? Okey, boleh tak pergi mesin ATM? Boleh tak pergi mesin ATM di hadapan sana, betul? Betul tak? ATM kat depan tu. Tak payah tunjuk mepek-mepek, kan awak pergi sungai. ATM ada di pintu pagar hadapan. Maybe yang itu saya rasa dibenarkan lah, sebab awak nak pergi beli koperasi, betul tak? Nak beli sabun. So saya kena bantu usaha tu, saya rasa tak ada masalah. Maybe di peringkat ni guard akan kawal.
keluar duit sahaja. Lepas keluar duit, jangan buat tarik udara segar dekat luar pagar. Tak payah, masuk balik. Okey? Ada soalan lagi? Jerit. Ada ke cara nak keluar? Apa masalah duduk kan? Pelik kan? Okey. Sebab benda tu boleh selesai. Kalau di peringkat saya, ni, tawaran kita bulan 9, kenapa tak nak buka akaun daripada bulan 9? Itu pertama kalau tanya saya, betul. Bulan 9 tak nak buka, kenapa bulan 3 dah masuk pagar poli, baru nak buka akaun? Cik, saya hanya mampu merancang. You jawab macam tu, saya tak boleh jawab apa, betul. Okey. Apa tujuan you nak buka akaun? PT-PTN, betul? PT-PTN, betul. Okey. Berapa orang yang dah mohon PT-PTN? Berapa orang? Angkat. Okey. So, nasihat saya yang mohon PT-PTN, pertama sekali, tolong semak balik dalam sistem, ada tak dia dah offer? Belum lagi, betul? 1 hari bulan 4. So, maksudnya dia masih bagi peluang untuk mohon. Nasihat saya, yang itu awak tanya dengan pihak asrama. Maybe. Sebab saya rasa buat masa ni memang kita tak bagi lagi. Sebab kita nak kawal pergerakan. So, kalau PT-PTN tutup 1 hari bulan 4, maksudnya dalam 15 hari bulan 3, saya beranggapan keadaan clear, maybe boleh gerak, maybe kita kawal, HCP akan hantar ke apa ke. Yang itu saya tak nak bagi jaminan lagi. Tapi maybe. Okay? Sebab PT-PTN, isu PT-PTN ni kita kena ni lah, alert jugalah. Nanti saya ambil maklum perkara ni. Okay? PT-PTN-nya cerita, saya akan hold. Maksudnya, bagi yang baru nak mohon, sebab dia wajib nombor akaun bank Islam, betul? Yang kedua, dia wajib ada PIN SSPN, betul tak? Okey, benda tu tak ada, awak kena buat. So, saya akui benda tu, nanti saya akan tanya di pihak pengurusan. Okey, soalan lain? Buat test. Itu mana? Okey, berkaitan lesen. Ada yang ambil lesen, betul? Sebab masa proses PKP tu, pusat institut semua tak buat ujian, betul? Sekarang ni macam dah boleh-boleh kan? Okey. Boleh ke tak boleh buat ujian tu? Saya sarankan awak hold dulu dalam tempoh sebulan ni, maybe sebulan. Sebab kalau awak dapat lesen sekarang pun bukan awak boleh bawa kenderaan. Betul. So nasihat saya, kalau bagi kes-kes terpencil macam tu, kes-kes terpencil nak ambil lesen macam tu, boleh rujuk dekat pejabat asrama. Sebab pejabat asrama akan tanya pihak pengurusan, boleh tak awak keluar untuk ambil lesen. Tapi untuk makluman, bagi tempoh sekarang, awak duduklah di Polimas. Lakukan aktiviti santai di Polimas dahulu. Oh, maksudnya dah test lah. Oh, dah test, just nak buat CJ, nak buat kad lesen sahaja. Ada tempoh ke? Saya rasa tak ada tempoh kan? Sebab dalam sistem memang dah awak green light dah untuk lesen. Tapi belum buat cetakan saja. Awak telefon pusat mandu, ada tak tempoh dia? Kalau tak ada tempoh, saya sarankan selepas keadaan terkawal, asrama umum boleh pulang ke whatever ke, baru kita buat. Boleh ha? Saya rasa tak ada macam urgency, awak macam tak ada macam keperluan tinggi untuk lesen tu lagi. Kecuali ada arahan kata valid macam ni, kalau awak tak buat kena ambil balik semula tu, awak sembang dengan pihak asrama. Okey, soalan? Ada soalan? Ada soalan? Fesi ada main peranan, jangan risau. Biar you tanya sekarang bagi semua orang dengar. Tak ada ah? Kalau tak ada, saya nak stop. Ada tak lagi? Kat luar dewan, hai. Semoga di luar dewan tabah. Saya tahu tengah panas. Ada? Tak ada ah? Tak ada ah?
So saya tutup. Ada soalan satu? Saya jawab, tak ada. Borang koperasi tertinggal dalam kereta. Kereta tu di mana? Soalan pertama saya, kereta tu di mana? Kalau kereta tu dah bergerak balik ke kampung halaman, minta orang di kampung halaman postkan borang tu, sekiranya berkeperluan. Kalau tak berkeperluan, awak boleh rujuk dengan pihak koperasi. Tahu ke koperasi dekat mana kita? Tahu? Semua tak tahu, bukan taklimat dah buat. Koperasi ada kat sini, koperasi kedai, koperasi office. Dah nampak koperasi kedai, awak belok kiri, awak nampak sampai hujung, langgar dinding, nampak pintu. Selagi tak langgar dinding, lagi tu jangan berhenti. So yang itu adalah koperasi, pejabat koperasi. Berkaitan koperasi, saya sarankan awak rujuk koperasi. Tapi nasihat saya, bagi yang dah bayar yuran koperasi, bayaran ke pelbagai koperasi, sila upload bukti bayaran, betul? Tolong upload. Kalau tidak, pihak koperasi akan hantar dekat saya senarai-senarai ini yang tak didapati tak bayar. So dia akan block awak daripada exam, daripada tengok semak result exam. So ada soalan? Ada lagi? Okey ke PHP? Kalau nak beransur, boleh nak cakap? Okey. So saya serah dulu dekat Puan Mastura, wakil daripada JP. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya nak tujukan khusus kepada pelajar Jabatan Perdagangan. Sebelum ni awak sedia maklum bahawa kelas DAT kita ada 3 kelas kan? DAT 3A, 3B, 3C. Okay, yang itu tak ada perubahan. Tapi untuk DPR, kita dah pecah kepada 4 kelas. Jadi kemungkinan ada pelajar yang daripada DPR 1A, 1B dan 1C akan masuk ke kelas D. Tapi jangan bimbang, masuk kelas D ni bukan maksudnya kelas yang corot, tak ada masalah. Sama ada A, B, C atau D, sama je. Cuma sebab bilangan kita ramai, jadi kita pecah kepada 4 kelas. Jadi mana yang tengok nama dia tiba-tiba masuk kelas D tu, maksudnya awak terpilih untuk masuk kelas D lah. So jangan panik. Sebab ada pelajar yang hantar WhatsApp, dia kata kenapa nama dia daripada A pergi ke D. Sebenarnya memang kita aturkan untuk pecahkan kelas tu sebab supaya 4 kelas bilangan dia lebih balance dan tak ramai sangat lah. Jadi jangan ada yang panik lah. So nanti hari Ahad saya akan beritahu senarai tu. Saya rasa boleh check kot. Awak boleh check dalam SPMP. Awak tengok awak berada di kelas mana untuk DPR program. Okey, boleh Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Berkaitan dengan soalan lesen L dah nak tamat, cik saya nak ambil ujian, saya sarankan pergi rujuk dengan pusat asrama, pejabat asrama. Kalau dia bagi kebenaran, maybe dah ada tarikh-tarikh dia, sekiranya boleh. Setakat ni memang tak boleh. So apa-apa rujuk dengan pihak asrama. Yang kedua tadi apa? Ada lagi soalan? Yang kedua tadi apa? Okey. Berkaitan dengan bantuan. Cik, saya dapat bantuan zakat. Zakat kata bayar dulu, zakat kata jangan bayar, betul tak? Ada 2 info, betul tak? Tak kisahlah you dapat bantuan daripada mana, dia kata mula dia suruh bayar, ada yang kata HP kata bayar ni kan. Senang cerita, awak boleh rujuk dengan pegawai biasiswa Puan Rosnita. Kita ada 2 solution. Kalau awak dah bayar, nanti kita akan maklum dengan pejabat zakat ke pejabat yang memberi bantuan tu untuk bayar terus dekat awak. Faham? Atau ada yang mohon tangguh bayaran dan beranggapan pejabat zakat akan bayar. So kita akan minta pejabat zakat bayar terus ke pelajar. Dan pelajar tu bila dapat bantuan tu, jangan buat-buat lupa. Yang saya takut yang selalunya terjadi, dia buat-buat lupa. Zakat dah masuk 200, ganti balik untuk yuran, dia masuk, dia pergi Starbucks. Faham maksud saya? So saya minta kerjasama, kalau bantuan tu dapat, tolong jelaskan balik yuran. Kalau tak, awak boleh rujuk dengan Puan Rosnita untuk kita request dekat bantuan untuk bayarkan bagi pihak awak. So awak let go je dengan pembelajaran. So ada soalan?
Okay, good question. Ada pelajar yang pergi bayar dekat mesin CDM. Betul? Tekan dekat CDM, berapa orang yang bayar yuran sendiri? Confident je angkat. Ni sendiri bayar sendiri. Yang awak pergi dekat bank, okey turun tangan. Yang awak pergi dekat bank, betul? Turun motor, buka pintu kaca bank. Ya, betul lah. So, bila awak masuk CDM machine, awak masuk menu yuran IPT. Betul? Ni saya terangkan pada minggu pertama awak masuk ke Polymas dan awak akan guna skill ni yang sama sepanjang 3 tahun. Tapi awak bayar untuk yuran pengajian 5 semester 2 tahun setengah saja. So, awak ingat balik, repeat balik benda ni. Awak bayar yuran, awak masuk pintu kaca bank Islam, awak pergi kat CDM machine, awak masuk yuran IPT, betul? Masuk yuran IPT, dia suruh masukkan nombor IC. Once you masuk nombor IC, dia akan keluar 3 benda. Betul tak? Politeknik 03, Politeknik saya lupa mula dia ada kod 03 depan, belakang dia 200. 03 bla 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 bla, belakang dia 60. Satu lagi koperasi PIMAS. Ya, saya tahu. Saya nak terang. Okey Yang itu jangan tekan sama sekali. Faham? Cik, kenapa tu cik? Jangan panik. Itu dunia saja. Dunia you hanya tekan 200 dengan 60. Biasakan yang itu. Yuran pengajian tekan yang itu. Jangan disebabkan you terlanggar pintu kaca tu, masuk yuran pengajian tekan koperasi. Once you tekan koperasi, automatik duit tu masuk ke koperasi. Tak masuk ke kerajaan, automatik awak tak boleh tekan daftar pelajar. Itu yang berlaku kepada beberapa pelajar SEM 1. Sebab dia tekan, sebab dia tahu dia nak masuk Polymas ni. PIMAS ni mesti PIMAS ni, Polymas ni. Dia pun dengan rasa confident. Tekan sekali, lepas tu buka cret, masuk 260 dengan rasa kenyangnya. Bila masuk, automatik duit tu masuk ke koperasi. Tak masuk ke sistem kerajaan, saya tak boleh nak upload data bayaran dan awak nak tekan daftar tu tak boleh dan awak panik. Betul? Dah bayar, mana duit aku pergi ni. Jangan risau, duit tu ada. So untuk tuntut semula duit yang kesilapan tu, pergi ke HEP. Masuk, jangan masuk HEP, jangan buat muka bela macam you masuk Politeknik hari tu. Masuk, okey, Assalamualaikum puan, saya nak tuntut balik bayaran saya yang tersilap bayar. Clear. So kita pun akan bagi you satu borang, you bagi kami salinan pengesahan akaun dan bukti bayaran yang you tersilap tu. Faham maksud saya? Okey, nanti kita akan refund balik. Bila nak refund, ambil masa 2 ke 3 bulan. Okey, sebab kita nak tally balik semua maklumat semua tu, baru kita boleh. Bukan silap hari ni, esok dapat, no. Okey, clear? Ada beberapa kes, that's why semua macam blur je benda pun kan. So bagi yang terlibat, alert. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada? Habis. Okey, so saya tak ada apa-apa dah. Saya pun dah tak larat dah. Sebab lagi berdiri kan, lagi macam-macam soalan, mencabar. Sabun habislah, ini habislah, pening saya. Okey, so saya rasa itu saja daripada pihak HEP. Mewakili HEP Jabatan. Inilah puan-puan yang you akan jumpa. Belakang tu pun ada tak salah saya, mechanical. Puan Siti Salwa. Okey, yang itu mechanical. Pelajar teramai kita. So, inilah insan yang anda akan jumpa pada hari Ahad. Kalau masuk bilik tu tak jumpa, tak camnya ni, anda tersesat. Saya minta kerjasama. Tolong ingat laluan. Peta nampak? Ada peta lagi? Peta dah? Tak ada? Muka saya. Okey, saya harap peta tu, tak payah peta dia, awak buka je Google Map, tolong ingat. JKM, JKE, JKA, straight je bangunan 7 tingkat, sampai jumpa simpan 3, belok kiri, jumpa 3 bangunan di hujung kawasan Polymas. Bunyi macam jauh, dekat je. JP dan JTMK, lalu straight, turun anak tangga 3, nampak tandas yang you datang sebelum ni, bye-bye dia tandas, teruskan lagi perjalanan, nampak DK1 dan DK2. Itu saja.
So saya rasa itu saja. Ada soalan boleh tanya Fesi dan Fesi akan maklumkan kepada saya. Dan sekiranya ada keperluan untuk tukar maklumat dalam SPMP, especially saya minta kerjasama mana-mana pelajar yang tak dapat SMS. Ada tak pelajar tak dapat SMS? Semua pelajar dapat SMS ah? Ke tak dapat? Tak, SMS yang macam 5 angka hari tu, yang borang deklarasi kena download, muat turun. Sebelum-sebelum ni. Ingat tak? Okey, bagi pelajar yang tak dapat tu, maksudnya dalam sistem kami, maybe nombor awak tu awak dah tak guna dah. Awak dah tukar nombor lain ke, ataupun nombor mak ayah yang isi permohonan ke politeknik, betul? Mak ayah kata ni nak rahsia, tak nak bagi anak yang anak mohon. Mak tolong mohon. Mak bagi nombor IC, nombor telefon mak, and then mak yang dapat mesej semua. So kalau ada macam tu, tanya mak awak, maksudnya dalam sistem kami nombor telefon mak awak. So saya minta kerjasama, tolong datang ICP, kita boleh ubah. Clear? So tak ada soalan? PHCP jabatan, ada soalan? Oh, PHCP jabatan tak ada soalan lah. Ada nak sampaikan sesuatu PHCP jabatan? Tak ada ah? Tak ada. Okey, so saya rasa itu saja daripada pihak Jabatan Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar. Kita akan berjumpa semula pada hari Ahad dengan harapan awak tak sesat, awak tersesat. Saya takut yang tu. That's why hari ni rasa tanggungjawab saya kena. Saya takut yang tu. Nanti pengarah akan tanya kenapa pelajar ni. So saya ambil maklum hal benda tu, saya dah fikir panjang, saya kena bagi taklimat. So that's why saya minta hari Ahad tolong pergi ke sana. So kalau ada soalan, boleh maklum ke PHCP jabatan. PHCP jabatan akan maklum tanya saya. So saya akan respon terus dalam WhatsApp. So masa hari kejadian tu, PHCP boleh maklumkan balik. So saya rasa itu saja taklimat dari saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan dari segi pendaftaran kita. Saya dah habis yang terbaik dah. Walaupun kami buka pendaftaran lewat, betul tak? Awak tertunggu-tunggu daripada bulan 9 dapat bulan 10, janji bulan 10, bulan 11, bulan 11, bulan 12, bulan 12, bulan 1, bulan 1, bulan 2. Last kali bulan 2, 4 hari bulan 2 kita buka. Okay? So saya minta maaf atas sebab apa? Sebab SOP MKN. Kita tak nak pelajar ada perubahan. Sebab in term of tawaran pengajian pun kita bermula daripada bulan 12, betul tak? Patutnya bulan 12 tukar tarikh bulan 1, tukar tarikh bulan 2, tukar tarikh bulan 3. So that's why kita tak nak benda tu pelajar panik cepat. Okay? So saya minta maaf dari segi pendaftaran pelajar. Saya doakan awak semua kekal dan tamat pengajian dalam tempoh 3 tahun. Jangan belajar lama-lama. Okay? So saya minta maaf. Sekali lagi, saya tamatkan taklimat ringkas saya walaupun 1 jam lebih dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Soib di atas taklimat sebentar tadi. Para pelajar juga diingatkan untuk mengisi kehadiran para pelajar di dalam Google Classroom pada ruangan penyediaan fail pelajar bersama jabatan akademik. Para pelajar juga diminta untuk mengisi kehadiran di Google Classroom pada ruangan rumusan akhir MSK dan edaran borang soal selidik MSK. Sekiranya pelajar gagal untuk berbuat demikian, pelajar tersebut dikira tidak menghadiri slot ini. Untuk makluman pelajar, majlis pada hari ini akan diteruskan lagi dengan rumusan akhir MSK dan edaran borang soal selidik MSK oleh Yang Berusaha Encik Suhaimi bin Mat Nur, Pegawai Unit Psikologi. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Dr. Muhammad Azmi bin Mak Semang ada kat belakang di malam pengarah sokongan akademik. Sukarelawan Minggu Suai Kenal sesi Disember 2020, dan seterusnya pelajar-pelajar semester 1 sesi Disember 2020 yang berada di Dewan, yang berada di bawah kemah, dan seterusnya yang berada di bilik yang di kuarantin. Okey, alhamdulillah. Hari ini merupakan hari yang terakhir sesi Minggu Suai Kenal untuk ambilan Disember 2020. Dan saya merasakan bahawa banyak sebenarnya input-input yang sangat penting yang diberi kepada anda semua sepanjang Minggu Suai Kenal ni. Dan saya kirakan input yang diberikan oleh setiap penceramah dalam sesi taklimat ni memang akan digunakan sepanjang pengajian awak semua di Politeknik ni. Okey. Contoh yang pertama yang saya dengar input daripada unit peperiksaan. Ini sangat penting sebab biasanya macam kami di unit pengurusan psikologi, kami akan menerima pelbagai isu. Di awal semester ni kami akan menerima ramai tetamu daripada pelajar-pelajar semester 1 yang tanya balik, "Cik, kenapa saya tak boleh nak daftar? Cik, kenapa saya tak boleh nak tengok result? Cik, kenapa saya tak boleh nak masuk kelas ni?" Banyak. Puncanya bila kita selidik, ramai yang kurang mengambil perhatian semasa sesi taklimat MSK ni. Dan yang paling ramai keliru ialah bila anda nak mendaftar, salah satunya adalah nak mendaftar co-curriculum. Macam meja jamir. Meja jamir semalam dibagi taklimat kan, petang semalam kan. Nampak simple tapi sangat penting. Benda yang dia sebut, yang dia banyak kali sebut, contohnya isi I daftar dulu baru isi I kokek. Isi I daftar dulu baru isi I kokek. Tapi percayalah, dalam seminggu dua ni saya akan jumpa balik anda semua ni, mungkin sebagian daripada anda ni beratur di hadapan unit sukan dan kurikulum sebab ada masalah berkaitan dengan pendaftaran untuk kokek. Okey. Sebenarnya beruntunglah anda semua ni sebab masih diberi peluang untuk menghadiri Minggu Suai Kenal secara bersemuka macam ni, walaupun kita ada kekangan dari sudut, kita tak boleh nak duduk rapat-rapat. Okay.
bukan kami di Polimas sahaja yang perlu mengikuti ataupun menetapkan SOP yang macam ni. Tanyalah kalau ada kawan-kawan awak yang duduk di poli, yang mendaftar di politeknik yang lain, PTSS, PMTG, PSP, mana-mana saja politeknik, semua akan ikut SOP yang diberikan ataupun diletakkan oleh KPT dan juga MKN. Sebagai contoh, saya ambil ada satu politeknik di belah Pantai Timur, kawan saya bertugas kat sana. Dia punya SOP lagi ketat berbanding dengan Polimas. Maksudnya, pelajar yang datang mendaftar, tak kira lah daripada zon hijau ataupun zon merah, semua di kuarantin. Maksudnya 10 hari duduk dalam bilik, tak boleh keluar. Dan MSK-nya berlangsung secara atas talian. Okay. Macam awak datang secara bersemuka, sekurang-kurangnya awak dapat. Walaupun tersengguk-sengguk, terhuyung hayang, panas. Pagi belakang kosong je. Sebab sejuk nak duduk kat luar. Bila petang penuh dalam dewan. Sebab kat luar panas. Okay. Masih lagi boleh bersemuka, ada ruang. Walaupun ada sebahagian daripada kawan-kawan kita yang berada kat bilik, terpaksa berada kat bilik sebab dikuarantinkan. Sebenarnya bukan saya saja kami nak kuarantin. Bukan saja kami nak asingkan anda ni. Okay. Tapi SOP yang menetapkan. Kalau kita tak ikut, kalau kami tak ikut SOP yang ditetapkan oleh KPT dengan MKN, macam-macam lah, kena tindakan, whatever. Kalau kita suka untuk mengikut peraturan yang ditetapkan, tapi kita nak menyuruh orang lain untuk mengikut peraturan yang kita buat, macam tak adil lah. Okay. So untuk saya tak nak ambil masa yang panjang. Kejap lagi saya nak minta anda semua buka Google Classroom. Kejap lagi, bukan sekarang, kejap lagi. Ada masa, kita ada masa. Saya diberi masa sehingga rehat. Okey, kejap lagi saya nak minta tolong anda semua mengisi borang penilaian MSK yang telah diaktifkan linknya dalam Google Classroom. Untuk zon merah lah, untuk zon hijau. Kejap lagi. Okey, so sekarang ni saya nak bagi satu kesimpulan yang simple je. Okey. Simple dan sekejap je. Okey, sebab saya tahu semua penat. Okey. Urus dia pun penat. Okey. Ada yang kejap lagi lepas habis program MSK ni nak bergegas ke tempat LI. Ini abang-abang urus dia awak ni. Ada yang dah LI ni, sepatutnya dah mula LI minta penangguhan. Ada yang pagi pergi LI, malam datang untuk bantu. Okey. Ada yang kejap lagi nak balik kampung. Sebab apa? Diorang akan menjalani PDP secara online, tidak berada di kampus. Sebab yang diwajibkan berada di kampus adalah pelajar daripada semester 1 dan juga 5 sahaja. Okey. So, okey. Daripada hari pertama sehingga ke hari terakhir ini, saya kirakan segala input yang penting yang perlu diketahui untuk menjadi salah seorang pelajar di institusi pengajian tinggi, khususnya di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ni, telah kami beri. Okey. Peratusan penerimaan yang diterima oleh anda itu bergantung kepada komitmen anda untuk menjadi pelajar yang macam mana selepas ini. Okey, Encik Hafiz daripada hari pertama pendaftaran sampai ke hari ini, awak tengok kalau dia bercakap, bersungguh, berfakta, berpeluh. Tapi kalau apa yang disampaikan tu tak dapat dihayati, tak dapat difahami, dan awak semua tak ambil itu sebagai satu ilmu yang baru untuk menjadikan awak ni pelajar politeknik, saya tahulah macam sia-sia je lah apa yang disampaikan oleh Encik Hafiz tu. Okey. Okey. Saya menjadi pentadbir
juga untuk Google Classroom. Dalam Google Classroom kita banyak terima aduan berkaitan dengan fasiliti yang kita sediakan, dan insya-Allah setiap aduan yang tuan-tuan dan puan-puan ajukan melalui pelbagai media, Google Classroom ke, dalam grup WhatsApp ke, semua sampai kat saya. Dan alhamdulillah saya terus salurkan aduan tersebut ke pihak atasan untuk tindakan segera bagi memberi keselesaan kepada anda. Khususnya ada yang kat bilik tu lampu tak menyala, gelap. Saya takut tak boleh kalau lampu tak menyala, saya tolong tidur dalam gelap. Yang ada yang duk cakap pasal tak ada air panas. Kita terus segerakan tindakan, dan kita akan minta pihak-pihak seperti unit pembangunan untuk pergi buat penyelenggaraan kat bilik-bilik. Tapi saya mohon sekiranya lambat sikit. Okay, mungkin dia orang ni kekangan dari sudut manpower untuk buat penyelenggaraan. Saya mohon anda bersabar dan memberi kerjasama lah. Okay. Maklumlah, kita politeknik yang ketiga kot di Malaysia. Okay. Politeknik ni dengan umur saya, politeknik ni lagi tua berbanding dengan saya. So kita kena terimalah dari sudut kelemahan, dan insya-Allah pihak pengurusan pun akan sentiasa menambah baik. Okey. Macam-macam lah kami terima aduan, dan alhamdulillah setiap aduan tu kami susuli dengan tindakan-tindakan bagi keselesaan anda. Dan insya-Allah selepas pada ni pun kalau ada sebarang isu ataupun aduan, kalau duduk di asrama tu boleh terus rujuk ke pihak pengurusan asrama lah, dekat pejabat asrama. Salurkan aduan dengan cara yang betul. Sebab apa? Kita kena buat macam ni, kita kena bertindak cepat macam ni, sebab sekarang ni kuasa viral ni yang sangat membimbangkan. Kan? Kadang-kadang macam kami sendiri pun pernah alami situasi ni. Contohnya apabila berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 ni kan. Jadi setiap dasar tu mungkin akan diubah bersesuaian dengan apa yang kita alami. Dan setiap perubahan, contohnya PMP terpaksa ditangguhkan, MOOC pengajian daripada hybrid terpaksa diubah kepada secara atas talian sepenuhnya, yang bersemuka tidak dibenarkan lagi. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni. So kita kena belajar untuk menerima situasi itu. Sebab apa saya tengok contohnya, kalau setiap kali Menteri Pengajian Tinggi mengumumkan okey, perubahan terhadap pelaksanaan kaedah BDP, saya tengok komen-komen yang kat bawah tu masya-Allah macam-macam. Makian, cemuhan, viralkan isu-isu ni, kita throw kenyataan-kenyataan yang telah dibuat. So benda ni menggambarkan kita punya personality sebagai seorang pelajar. Saya harap pelajar-pelajar yang berada di hadapan saya ni bukan pelajar-pelajar yang macam itu. Okey. Saya mengharapkan. Sebab situasi yang kita alami sekarang ni tak pernah dialami. Tak ada siapa pun dalam pagar Polimas ni yang pernah alami dulu situasi macam ni. So apa yang kita buat ni sekarang ni adalah timbulnya keadaan yang baru, kita terpaksa adapt diri kita dengan keadaan tersebut dan kena move on je lah. Okay. Saya mungkin selepas ni tak ada peluang dah untuk berjumpa dengan anda, ramai-ramai yang macam ni. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih atas komitmen anda, termasuklah yang berada di Zoom merah sana. Okey, kerana memberi komitmen sepanjang MSK ni berlangsung, behave, tidak memberontak dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan-sukarelawan yang bertukus lumu sudi hadir menawarkan diri menjadi sukarelawan. Total kita ada semua sekali 62 sukarelawan.
Anda-anda yang berada di depan ni pun mungkin akan jadi sukarelawan juga suatu hari nanti. Sebab bila di sukarelawan, kita akan rasa puas berkhidmat. Okey. Terima kasih juga kepada tim saya yang saya memang kontrol 100%, tim protokol dan juga tim teknikal. Yang awak duk panggil Miss dalam Google Classroom tu, okey, saya perkenalkan. Mana? Cik Farah Alia. Tolong berdiri kat belakang. Yang awak duk panggil Miss, okey Miss, don't Miss, first. Mana Farah Alia mana? Yang dia lah teknikal lah, moderator dalam Google Classroom. Okey. So, saya rasa itu saja rumusan saya kok. Okey, so saya mengharap anda semua akan menjadi pelajar yang cemerlang, insya-Allah. Okey, kalau ada yang tak tahu boleh tanya senior-senior, boleh rujuk kepada penasihat akademik. Okey, yang berkaitan dengan selain daripada akademik, bolehlah datang ke unit kami di unit pengurusan psikologi sana. Tadi Puan Tuh pun dah explain banyak perkara dah. Okey then. Mohon maaf daripada kami Urustia Jawatan Kuasa Induk Pendaftaran dan juga Minggu Suai Kenal. Saya mewakili lah sekali lagi kepada para urustia, sekiranya ada terkata bahasa tidak terlayan dan sebagainya, kami cuba jadi yang terbaik, kami cuba memberi yang terbaik, kami cuba memberi keselesaan, tapi siapalah kami untuk melaksanakan tugasan yang betul-betul komplit lah. Okey, siapalah kami. Okey, so dengan masa yang ada, saya mohon anda buka Google Classroom masing-masing, termasuk yang berada di zon merah. Okey. Telah diaktifkan satu link pendaftaran, link penilaian Minggu Suai Kenal. Okey. Dan ambillah masa yang ada ni untuk anda isi pendaftaran, penilaian pendaftaran, penilaian Minggu Suai Kenal tersebut. Okey. Jangan main tembak je, isi betul-betul. Okey. Saya rasa ini sahaja daripada saya. InsyaAllah pada petang ni kita ada lagi aktiviti slot pengisian daripada Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, dan juga kita susuli dengan upacara perasmian yang simple je daripada yang bahagia Tuan Pengarah kita. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Suhaimi bin Mat Nor di atas taklimat sebentar tadi. Diingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi kehadiran di Google Form pada ruangan. Pada ruangan rumusan akhir MSK dan edaran borang soal selidik MSK. Sorry, Google Classroom. Hadirin sekalian, majlis akan berehat sebentar. Slot seterusnya akan berlangsung pada pukul 2 petang ini, insya-Allah.
Okey, untuk upacara perasmian pada petang ni, kami perlukan seorang wakil pelajar untuk bacaan ikrar pelajar Polimas. Siapa volunteer? Siapa? Angkat tangan. Nak cadang, angkat tangan. Nak cadangkan diri sendiri pun angkat tangan. Cepat. Sebelum saya pilih secara random. Semua tunduk. Cakap macam tu. Okey. Belakang sekali, brother. Okey, depan. Datang depan. Okey, kita makan tengah hari. Ada masa lagi kan? Kita buat rehearsal sekejap boleh? Untuk ikrar. Ikrar ni. Awak nak cadang. Awak lah. Cadang diri sendiri lah. Nak cadang apa? Mana? Mana Adam? Okey, sekejap. Awak tunggu dulu. Mana Adam?